terjemahan bahasa Melayu, dalam terjemahan bahasa Melayu, bila kita lihat kepada beberapa buku tata bahasa, ada yang terjemah sebagai kata terbitan. Okey, mengikut tata bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Inggeris, ada yang terjemah sebagai gerund, ada yang sebut sebagai verbal noun dan sebagainya. Yang penting, masdar ini dia merupakan kata nama, isim, ya, bukan fi'il. Tetapi isim ini menerangkan perbuatan. Dalam masa yang sama, isim ini tidak terlibat dengan faktor masa lepas, masa sedang, masa akan datang. Pendek kata, isim ini tidak mengandungi ataupun tidak melibatkan masa. Begitu. Cuma bila terjemah, kita akan tengok, ya, mengikut kesesuaian tempat. Kadang-kadang terjemahannya seperti kata nama. Kadang-kadang terjemahannya seperti bunyinya kata kerja. Okey, dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang perlu dimasuk ing di belakang. Kadang-kadang mengikut kata tertentu ada ion dan sebagainya lah, itu dalam bahasa Inggeris. Baik, al-masdar sebagai ulangan terbahagi kepada dua lah kebincangan itu. Okey, yang pertama kita sebut as-sama'i. Okey, dalam buku diguna as-sama'iyatu sebab dirujuk kepada al-masadir. Kalau sebut al-masdar as-sama'i, kalau kita baca al-masadiru as-sama'iyatu. Okey. Sebab apa disebut dalam buku as-sama'iyatu? Kerana perkataan as-sama'iyatu itu dikira sebagai sifat kepada al-masadir. Al-masadir ialah jamak. Kalau satu masdar, kita sebut masdarun. Kalau muthanna dua, masdarani. Bila banyak, lebih daripada dua, disebutnya masadiru. Okey, masadir ialah jamak taksir. Jamak taksir bagi kategori ghair akil, benda. Maka dihukumnya kataan masadir itu dari sudut jantina, ya, sebagai muannas. Okey, kalau sebut masdar, muzakkar. Kalau masadir, muannas. Jadi kita sebut al-masdaru as-sama'iyyu. Kalau sebut al-masadiru as-sama'iyatu, benda sama je lah. Cuma dia beza sebab penggunaan mufrad dan juga jamak. Okey, tak apa. Okey, saya selalu jumpa dalam kitab-kitab diguna istilah al-masdar as-sama'i. Baik. Jadi bila sebut as-sama'i ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan. Okey. Di mana masdar sama'i ini tidak kita dapati ia disebut dengan pelbagai bentuk, pelbagai cara. Okey, tidak ada kaedah yang tetap. Okey. Masdar sama'i melibatkan fi'il yang bilangannya 3 huruf. Jadi kalau kita sebut, ya, saya ambil fi'il. Fi'il zahaba. Ini sebagai ulangan lah sebab 2 minggu dia berhenti ni. Zahaba. Jadi dalam kamus zahaba fi'lun madin, maknanya telah pergi. Okey, yadhabu, pergi juga. Jadi sekarang sedang pergi. Okey. Jadi patah yang ketiga dalam kamus, biasanya
dibaca dengan tanwin. Dhahaban. Maka yang ketiga ini, yang bertanwin ini dikira sebagai masdar. Okey. Bacanya dhahaban. Dha bagi atas pendek. Ha bagi atas panjang ada alif. Baik. Raja'a. 3 huruf juga. Okey, mudhari'nya dibaca yarji'u. Apa makna raja'a yarji'u? Tak, makna pulang. Kalau fi'il madhi telah pulang. Yarji'u sedang. Adapun kebiasaannya rutin dia pulang pukul berapa. Baik. Ruju'an. Pulang juga. Tapi dalam bentuk kata nama. Maka ini dikira sebagai masdar. Ya, cuba tuan perhatikan tak? Tuan perhatikan. Ini dhal bagi atas. Ini ra bagi depan. Sedangkan bilangan hurufnya sama. 3. Dia tidak ada kaedah khusus dalam bentuk. Dan macam mana kita dengar Arab sebut, jadi kita pun terima. Lama-lama dia akan lekat pada minda kita. Okey, baik. Qara'a. 3 huruf juga. Mudhari'nya dibaca yaqra'u. Okey. Dia punya masdar. Nah, Arab sebut. Kita ikut qira'atan. Gitu. Jadi, nah, ketiga-tiga ini sebutannya berbeza. Qira'atan, dhahaban, ruju'an. Okey. Tak bolehlah kita seragam semua sekali. Yang ni qira'atan, zihabatan, rija'atan, tak boleh. Jadi kalau fi'il madhi yang bilangannya 3 huruf, masdar ini semuanya sama'i. Okey, sebutannya ikut Arab. Bagi contoh yang lain pula. Satu lagi. Fataha. Makna apa fataha? Telah buka. Okey. Fataha maknanya telah buka. Dan ada makna-makna yang lain lah. Okay, fataha mudhari' yaftahu. Baik. Jadi yang ketiga kamus bagi. Nah, jadi kamus merakamkan apa yang orang Arab sebut. Kamus bagi apa? Fathan. Tengok ya. 3 huruf. Tapi yang tengah tu mati. Di hujung bertanwin. Ini berbeza sebutan dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dia tidak ada kaedah yang tetap. Jadi inilah yang kita bincang pada sesi lepas, masa mukaddimah. Semuanya dinamakan masdar sama'i. Ada yang sebut sima'i. Jadi bila kita cek, sebutan yang tepatnya ialah sama'i. Jenis yang kedua, sebagaimana yang kita belajar masa mukaddimah dulu, kita kata qiyasi. Okey. Apa ya? Al-masdar al-qiyasi. Baik. Jadi al-masdar al-qiyasi ini kita kalau tak rujuk kamus pun tak ada masalah. Kamus memang datangkan. Bagian kamus, dia datangkan masdar qiyasi ini. Kalau tak rujuk kamus pun tak ada masalah. Sebab dia ada wazan yang tertentu. Sebab al-masdar al-qiyasi ini ialah masdar bagi fi'il yang bilangannya 4 dan ke atas. Ataupun kita sebut fi'il ruba'i, fi'il khumasi 5 huruf, fi'il sudasi. Okey. Ataupun kadang-kadang disebut masdar bagi fi'il ghair al-thulathi. Masdar bagi fi'il yang selain madhinya terbina 3 huruf. Kalau 3 huruf sama'i. Okey, 4, 5, 6. Nah, itu masdar qiyasi. Kita kena ikut wazan-wazan yang telah pun disenaraikan dan sebahagian besarnya di muka surat 31.
Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi kita balik muka surat sebelah ya. Nota kita tu ada beberapa muka surat sebelah. Dalam jadual yang diberikan, kolom yang pertama waznul fi'li, wazan fi'il. Okey. Waznul masdar, wazan masdar. Kolom yang ketiga mithalun lil fi'li, contoh bagi fi'il yang mengikut wazan fi'il tadi ya. Kolom yang keempat mithalun lil masdar, contoh bagi masdar. Okey. Jadi ada lebih kurang dah dia senaraikan di sini 14. Ni masdar yang penting. Tayyib. Af'ala, ada orang tanya saya, Ustaz, af'ala makna apa? Nah, jadi saya tak nak terang makna dia. Ini cuma wazan. Okey. Af'ala dia wazan yang tertentu yang dibina oleh orang-orang Arab untuk mudahkan kita belajar ilmu saraf. Bila sebut wazan, perubahan wazan daripada madhi kepada masdar, ini semuanya terlibat dengan bidang ilmu saraf. Ya. Jadi ada orang masih keliru lagi. Okey, dengan dua bidang utama. Bidang yang pertama nahu. Nahu ni nak baca baris hujung. Nak baca depan ke Muhammadun, nak baca atas Muhammadan, nak baca bawah Muhammadin. Bila nak baca, akan melihat kepada posisi perkataan dalam tempat. Okey. Itu bab nahu. Mungkin baca marfu', mungkin baca mansub, mungkin baca majrur. Itu dalam bidang kuasa nahu. Kalau kita baca Muhammadun ditukar kepada Ahmad, ditukar kepada Mahmud, perubahan itu namanya bidang ilmu saraf. Okey. Jadi perubahan daripada af'ala kepada if'al, af'ala ini ialah wazan bagi fi'il madhi. Okey. If'al wazan bagi masdar. Wazan bagi masdar terikat dengan wazan fi'il yang sebelah kanan. Kalau kita kata if'al, dia mesti wazan ini khusus untuk af'ala. Tak boleh untuk fa'ala, tak boleh. Okey. Jadi mana-mana kata kerja yang datang mengikut wazan af'ala, contohnya ahsana, dia punya masdar dia mesti mesti dibaca mengikut wazan if'al. Lalu kita baca ihsan. Begitu. Okey. Jadi ahsana makna apa? Baru kita bincang makna. Ahsana ni maknanya melakukan kebaikan. Okey, membuat baik. Ini melakukan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Okey, ahsana. Tayyib. Jadi bila dia buat baik tu, dia nak buat baik, mungkin hari ni baik, esok lebih baik lagi. Okey, ahsana ni melakukan kebaikan yang orang kata ada nilai tambahnya. Ahsana berapa huruf? Ada 4 huruf. Mana huruf asalnya? Ha, sin dan nun. Itu huruf asal. Mana huruf tambahannya? Hamzah. Hamzah kat depan tu ya, bertongkat alif dikira sebagai huruf tambahan. Okey. Kataan ahsana itu datang mengikut wazan af'ala. Baik. Masdarnya ihsan. Orang tanya kita, Ustaz, macam mana nak terjemah ihsan? Jadi terjemahannya kadang-kadang kita kata melakukan kebaikan, berbuat baik. Jadi Ustaz, bunyi sama je, ya. Kadang-kadang masa terjemah tu kadang-kadang kita terpaksa terjemah dengan zahirnya kelihatan seperti fi'il.
Kalau nak terjemah dengan kata nama tu kadang-kadang kurang sesuai. Bukan semua boleh terjemah dengan kata nama. Okey. Baik, ihsan melakukan kebaikan. Tayyib. Jadi sebarang. Nah, kalau kita jumpalah sebarang. Akmala. Nah, sebarang fi'il. Kita jumpa akmala akan dibaca yukmilu. Itu gandingan madhi mudhari'. Akmala itu fi'il apa? Fi'il madhi. Apa wazannya? Af'ala. Okey? Wazannya af'ala. Jadi kita sebut akmala. Apa makna akmala? Telah menyempurnakan. Jadi berapa huruf ini? Oh, ada 4 huruf. Mana huruf asal? Kaf, mim, lam. Kaf, mim, lam ini huruf asal. Mana huruf tambahan? Hamzah. Fi'il ini dia datang mengikut wazan af'ala. Okey. Jadi kalau ikut wazan af'ala, masdarnya mesti. Tak ada pilihan. Masdarnya mesti ikmal. Okey. Ikmalun. Akmalan ni kadang-kadang orang terjemah telah menyempurnakan. Telah melengkapkan. Sebab itu, kalau kita buat latihan, ataupun buat ujian, perperiksaan, dia punya arahan soalan, akmil. Al-jumlata al-atiyah. Lengkapkan ayat berikut. Kadang-kadang terjemah macam tu. Okey. Tayyib. Jadi, ikmalun ini masdar. Kita kenal masdar, satunya melalui simbol tanwin. Baca ikmalun. Itu. Tanwin salah satu cara nak kenal, oh ini isim. Okey. Yang kedua, kita lihat wazan dia. Ikmalun. Wazan dia if'alun. Itu wazan bagi masdar. Bila sebut masdar, sah. Dia isim. Okey. Tayyib. Jadi banyak lagi contoh tuan-tuan ya. Saya ambil contoh yang biasa yang kita jumpa. Wazan yang kedua wazan yang kedua iaitu fa'ala. Okey, fa'ala. Jadi kalau kita tengok wazan fa'ala ni ada 4 huruf. Okey. Bila 4 huruf, masdarnya mesti kiasi. Sebab apa kata 4 huruf? Fa, huruf pertama. Ain, dia ada sabdu, melambangkan 2 huruf. Satu dibuang, tak diganti dengan syaddah. Lam, itu huruf yang keempat. Jadi ada 4 lah. Bila 4 huruf, mesti masdar kiasi. Tayyib. Jadi nombor 2 ni dia buat fa'ala taf'ilun. Okey. Fa'ala taf'ilun. Fa'ilam. Masdarnya mesti taf'ilun. Okey, kalau saya kata mesti tu mungkin bagi yang ni kasar sedikit. Kebiasaannya disebut fa'ala taf'ilun. Begitu, lembut sikit. Sebab dia ada nombor 3 tu ada masalah sikit ya. Baik. Jadi kalau saya buat harama. Kalau haramim tak ada sabdu, dikira sebagai 3 huruf. Kalau tak ada sabdu, sabdu ni sangat penting tuan-tuan. Ada orang, dia kata tak apalah Ustaz, tak ada sabdu pun, jangan. Sabdu ni kadang-kadang dia memberi makna yang berbeza. Ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Itu sabdu. Okay. Kalau sabdu, contoh tuan-tuan, Salla, maknanya Salla bersabdu itu saya baca. Maknanya apa? Telah sembahyang. Salla ala, maknanya telah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan sabdu. Okey.
Tapi orang dia baca tak ada sabdu. Solat. Nah. Maknanya sangat jauh. Makna apa solat? Solat ni maknanya ambil sesuatu. Tak. Solat ni maksudnya dia masuk ke dalam api. Tasla naran dhata lahab. Dalam surah Tabbat Yada tu. Tasla naran, dia masuk ke dalam api. Dia itu isteri Abu Lahab. Jadi perkataan salla daripada sembahyang, adapun dengan penggunaan berselawat menjadi masuk ke dalam api. Dan sangat jauh. Okey. Ada yang dekat, qata'a, maknanya potong, mungkin sekali, dua kali. Qata'a, ada sabdu, potong berulang kali, banyak potongan. Itu makna potong juga, tapi dari segi bilangan yang banyak digunakan dengan sabdu. Okey, ada yang tak jauh sangat. Okey, jadi kena hati-hati. Ya. Kalau kita buang sabdu, kita mesti baca haruma. Dia, adapun sesuatu itu telah jatuh haram, telah menjadi haram hukumnya. Kalau baca harama, yang ini maksudnya dia, adapun Allah sebagai contoh telah mengharamkan. Okey. Jadi masdarnya mengikut taf'il, jadi tahrim. Okey, begitu. Tahrimun. Dalam Al-Quran ada banyak surah. Antaranya suratul Tahrim. Ada. Tahrim. Contoh lain. Qaddara. Telah menentukan. Mentakdirkan. Okey. Takdirun. Okey. Menentukan takdir. Adapun penentuan takdir. Bolehlah. Jadi takdirun dibentuk mengikut wazan taf'il. Okey. Kalau kita belajar tajwid. Belajar tajwid. Lafaz Allah dibesarkan sebutannya, ditebalkan sebutannya. Kalau sebelum bagi depan. Sebelumnya bagi atas. Kalau sebelumnya baris bawah kena nipis. Jadi istilah tebal bagi lafaz Allah itu ada dalam tajwid. Dia bagi taghlidh. Okey, bunyi itu berat saya tulis lagi sikit. Ghalladha. Okey, ghalladha. Yughallidhu. Okey, taghlidh. Okey, taghlidh maksudnya menebalkan. Bila sebut, mesti sebut dengan bunyi sangat tebal kerana mengagungkan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz Jalla Jalaluh. Baik, jadi dalam tajwid kita kata taghlidh lafzil jalalah. Kita mesti tebalkan lafaz Allah. Sebelum tu ada bagi depan, sebelum tu ada baca bagi atas. Bagi bawah disebutnya tarqiq. Lafaz itu dilembutkan ataupun diringankan. Sama juga tuan-tuan dalam tajwid dia ada istilah ra ditebalkan dan ra dinipiskan. Okey, ada juga tak? Jadi tuan-tuan mesti ada kelas tajwid dan biasa dengar. Sebagai contoh fakhama. Okey. Fakhama maksudnya menebalkan. Jadi fakhama ni biasanya menebalkan sebutan huruf ra. Kalau dalam tajwid lah. Okey, tafkhim. Tafkhimun. Kalau tuan-tuan belajar tajwid, tajuknya tafkhimur ra. Penebalan sebutan ra. Bila ra dibaca tebal, saya punya volume saya rasa dah habis dah ni. Sebab ada yang komen suara slow. Saya harap semua jelas ya. Jelas Ustaz. Clear. Terang. Clear.
Okey. Baik. Dalam tajwid disebutnya tafkhimur ra. Saya tulis istilah penuh dia. Tafkhimur ra. Ra dibaca dengan tebal. Tapi janganlah tebal melampau sangat. Jadi ada orang tebal sangat melampau, tak boleh juga. Jadi kalau tuan-tuan belajar Quran, bertalaki dan bermusyafahah. Bertalaki ni kita menghadap guru. Dan musyafahah ni kita tengok cara sebutan guru melalui pergerakan bibirnya dan sebagainya lah. Itu maksudnya bermusyafahah. Tengok cara dia sebut, tidaklah terlampau melampak, tidaklah terlampau. Masa sebut contohnya kita kata tak, itu tebalnya melebihi kebiasaan. Jadi tak perlulah begitu sangat. Samalah dalam sembahyang, ada qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Janganlah terlampau tebal sangat. Tak. Mentang-mentang qaf ini banyak huruf kuat ada padanya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tebal sangat. Jadi buat bunyi tebal tapi tidak melampau. Jadi tafkhim maknanya apa? Kita menebalkan. Okey. Jadi bila ra ditebal, kalau ra itu hidup bagi atas. Kalau ra tu hidup bagi depan, teballah dia. Kalau ra tu mati, tak, sebelum ni bagi atas. Kalau ra tu mati, sebelum ni bagi depan. Inilah basic. Dan ada banyak lagi yang lain. Itu yang basic lah. Okey, tarqiq ar-ra. Ra dibaca dengan nipis. Contohnya tak? Fi'ilnya ialah ra qaqa. Okey, tuan-tuan dengar dalam tajwid sebut tarqiq. Tarqiq. Sebagian ini ra qaqa. Okey, maka muncullah dia punya masdar tarqiq. Begitu. Okey. Jadi kita belajar tajwid, banyak wazan ini, wazan taf'il ini yang diguna dalam bidang ilmu tajwid. Taghlidh, tafkhim, tarqiq, banyak diguna. Ada lagi tahqiq. Okey. Baik. Jadi tahqiq makna apa? Kita menipiskan. Bila ra dinipis, kalau ra tu hidup, baca bagi bawah. Okey, ra tu mati sebelumnya, baca bawah. Adapun ra tu kita mati kat sebab waqaf. Sebelumnya ada ya mati. Begitulah ya. Baik. Tak ada suara. Ya, tak ada suara Macam mana Okey dah Ustaz, ada suara. Okey, jelas. Jelas Jelas kadang-kadang Ustaz, tak apa. Okey, sebab kadang-kadang line ni kan. Itulah. Betul, kadang-kadang line kita, rumah saya malam ni alhamdulillah okey. Okey, satu lagi tuan-tuan, tanpa kita sedar, kita sebut perkataan tajwid itu. Ilmu apa? Ilmu tajwid. Belajar apa? Belajar tajwid. Tajwid. Ta, jim, waw, dal. Jadi bila orang tanya kita, tajwid ni apa? Ni masdar. Fi'il ke isim? Isim. Jenisnya masdar. Apa fi'il bagi masdar ini? Okey, fi'ilnya ialah jawwada. Jawwada telah memperelokkan bacaan sebutan. Okey, maka muncullah satu ilmu yang bincang nak bagi elok makhraj, nak bagi elok dengung, sebutan banyak pendek dan sebagainya, maka dinamakan ilmu tajwid. Okey. Jadi tanpa kita sedar, kita dah lalui istilah ini, wazan ini. Bila kita belajar Quran, kita faham makna, melalui terjemahan, kita nak tahu apa sebab ayat ini turun, kenapa ayat ini turun, bila ayat ini turun, peristiwa apa berkaitan. Okey, itu dalam bidang ilmu tafsir. Okey, bidang ilmu tafsir. Okey, tafsirun. Bila tanya kita tafsirun, apa fi'ilnya? Fi'ilnya ialah fassara.
Okey. Makna apa fassara? Telah menafsirkan, telah menjelaskan. Okey. Tafsir. Gitu. Okey. Alhamdulillah. Jadi lepas ni tuan-tuan tengoklah ya. Kita belajar. Dah. Mana-mana ilmu, cuba tengok penggunaan yang diguna. Oh, ini ada belajar dah. Namanya masdar. Okey, baik. Yang ketiga, fa'ala. Okey. Wazan masdar yang diberikan ialah taf'ilah. Kita pun pelik dah. Pelik lah Ustaz. Ada dua ke? Nombor 3 ni, tuan-tuan, tanda buat bintang. Ya? Okey. Buat bintang sedikit. Tulislah di mana-mana. Ada sebahagian kecil. Tulis. Ada sebahagian kecil masdar. Okey. Ada sebahagian kecil fi'il. Okey. Masdarnya dibaca mengikut wazan taf'ilah. Okey. Ada sebahagian kecil fi'il yang datang mengikut wazan fa'ala. Okey. Masdarnya disebut mengikut wazan taf'ilah. Sebahagian kecil. Contohnya jarraba. Diberikan itu jarraba. Okey, sebahagian kecil ini kes-kes yang terpencil, tak banyak. Okey, jarraba. Arab kata apa dia? Tajribatun. Okey. Apa makna jarraba? Jarraba ni maknanya telah melakukan eksperimen. Okey, telah melakukan eksperimen, pengujian. Okey. Jadi Arab baca. Mengikut wazan taf'ilah, maka mereka baca tajribah. Tak banyaklah ya. Ada sikit saja yang pelik macam ni. Okey. Jadi contoh lain saya tak nak bagilah. Saya bagi satu cukuplah dulu. Okey. Satu lagi yang tak disebut oleh nota kita ini. Okey. Satu lagi saya nak tambah. Ada sebahagian fi'il yang mengikut wazan fa'ala, tetapi huruf akhirnya ialah huruf sakin. Wazan fa'ala. Tapi huruf akhir ini, hurufnya huruf sakin. Huruf sakin ini maksud saya huruf illah. Contohnya, Rabba. Okey, Ra bahagian atas, Fa bahagian atas, Ra bahagian atas. Ain huruf yang kedua, Ba huruf yang kedua, diletaknya sabdu, bahagian atas, bahagian atas. Okey. Yang di hujung ni, di hujung ni, ya. Asal ya ini memang bertitik. Dan dibaca dengan bahagian atas. Asal sebutannya, iaitu Rabbaya. Okey. Tetapi, Arab, bila mereka sebut, mereka kata berat. Rabbaya tu mereka sebut, mereka rasa sedikit keberatan ketika menyebut. Lalu mereka buang baris dan buang titik. Maka bertukarlah ya itu kepada alif maksurah yang berfungsi memanjangkan bunyi ba. Jadi dibacanya apa? Rabba. Rabba ini still masih lagi mengikut wazan fa'ala. Okey, masih lagi mengikut wazan fa'ala. Baik. Apa masdarnya? Mana-mana perkataan. Okey, mana-mana perkataan yang kisnya begini. Dia berakhir dengan ya tanpa titik. Mana-mana perkataan, mana-mana fi'il. Dia ada 4 huruf.
Huruf yang kedua bersabdu. Huruf akhirnya bentuk ya tanpa titik. Okey. Mesti, okey, mesti masdarnya disebut mengikut wazan taf'ilah. Okey, mesti masdarnya disebut mengikut wazan taf'ilah. Jadi rabba tarbiyah. Saya ulang, rabba tarbiyah. Okey, ada orang dipantang tengok ya bersambung dengan ta marbutah. Okey, lalu dia sebut tarbiyah. Itu salah. Atas ya ini tidak perlu kepada syaddah. Okey, sebab wazannya apa? Taf'ilah. Taf'ilah. Okey, wazannya sama dengan kis dalam jadual nombor 3. Okey, rabba tarbiyah, wazannya apa? Taf'ilah. Dalam wazannya ada tak lam bersabdu? Tidak ada sabdu atas lam. Maka ini pun sebut tarbiyah ringan. Sebab ada orang dia ceramah ke, dia semangat tarbiyah. Dia dengar, oh salah ni. Mungkin dia tak sedar semangat sangat. Ada orang dia buat banner besar. Minggu Tarbiyah Islamiyah. Contoh. Ini saya cerita ni, cerita yang pernah saya jumpa. Ya bersabdu. Saya tengok, oh, mesti dia tak belajar ilmu saraf. Mesti. Mungkin pencetak tu tersalah. Wallahu a'lam. Okey, contoh lain. Contoh lain. Okey. Sama. Sama. Okey, berapa huruf ni? 4 huruf. Ini wazan apa ini? Fa'ala. Sama sahaja. Fa'ala. Okey, kalau fa'ala asal sebutannya ialah memang ya ini bertitik asalnya. Samaya. Jadi bila Arab baca begitu, mereka rasa berat ketika menyebut. Lalu mereka buang titik, buanglah baris. Maka bertukarlah ya kepada alif maksurah. Dia membantu mim sebelumnya untuk dipanjangkan sekadar 2 harakat. Sama. Okey, mudhari'nya yusammi. Masdarnya ialah tasmiyah. Okey, jangan baca tasmiyah. Tasmiyatun. Apa makna sama? Sama ni antara maknanya menamakan. Okey. Menamakan boleh, memberi nama boleh. Yang kedua maknanya membaca. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, inilah 2 makna yang biasa diguna. Makna apa? Yang pertama, menamakan. Yang kedua, membaca Bismillah. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam surah Maryam saya rasa. Surah Maryam ke surah Ali Imran saya lupa dah. Kita cek sekejap ya. Okey, saya ni bukan semua ingat Okey, surah Ali Imran betul. Ayat 36. Baik, saya baca ayat ni. Falamma wada'atha, bila ibu Maryam melahirkan Maryam, qalat, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wada'tuha untha, sesungguhnya aku telah melahirkan dia seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Di sebalik hikmah lahir perempuan, sebab-sebabnya Allah tahu. Walaysa dzakaru kal unsa, memang lelaki tak sama seperti perempuan. Itu maklum. Wa inni sammaituha Maryam. Kata ini. Wa inni sammaituha Maryam. Aku, kata Allah, namakan dia itu, si baby perempuan itu dengan nama Maryam. Allah ilhamkan kepada keluarga itu
untuk menamakan Maryam. Itulah lebih kurang. Samaitu maknanya aku namakan. Wa inni u'idhuha, dan aku memberi perlindungan kepadanya. Okey, gitulah. Jadi kataan samaitu maksudnya nak menamakan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW tengah makanlah. Lebih kurangnya datanglah seorang budak. Barangkali dia terlampau lapar sangat barangkali. Jadi dia pun datang makan dalam majlis Nabi itu. Nabi tengok dia tak dan baca bismillah. Terus makan. Disebutnya ghulam. Ghulam ini dalam istilah bahasa, saya cek, ghulam ini budak yang belum baligh tapi dia hampir untuk baligh. Dekat dah masa untuk baligh, dipanggil ghulam. Biasanya gitulah. Jadi Nabi tengok, Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, wahai anak, macam itulah. Ya ghulam, sammillah. Nabi sebut, sammillah, kul biyaminika, kul mimma yalik. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya bacalah bismillah. Adapun seeloknya bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah oleh kamu dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat dahulu. Nabi ajar makan, baca bismillah, makan tangan kanan, makan yang dekat dahulu. Adab yang Nabi ajar. Tapi yang penting di situ, kataan sami Nabi guna dengan makna apa? Bacalah bismillah. Jadi ada dua makna lah ya, sama menamakan dan juga dengan makna bismillah, membaca bismillah. Jadi masdarnya ialah tasmiyah. Okey, tasmiyah. Baik. Baik. Arba'ah yang keempat. Jadi jadual kita banyak ni 14. Jadi mungkin tak habis malam ni. Kita ambil sikit-sikit. Slow. Yang keempat ialah fa'ala. Okey. Fa, alif, ain, lam. Okey. Kalau tak ada baris pun kita tahu dah. Fa ni mesti baca bahagian atas lah sebab selepasnya ada alif huruf mat. Yang ni dibacanya bahagian atas, lam bahagian atas. Memang kaedahnya fi'il madhi, huruf akhir, kita kenal fi'il madhi dengan bahagian atas. Itu kaedah mudah. Kita kenal fi'il mudhari' melalui huruf akhir, baca bahagian depan. Kita kenal fi'il amar, melalui baris mati yang terletak pada huruf yang akhir. Ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Ini wazan bagi fi'il madhi. Apa huruf asalnya? Fa, ain, lam. Mana huruf tambahannya? Ini alif. Okey, alif ini ialah huruf tambahan. Jadi kita kata sabdu, gandaan, huruf ain. Yang kedua alif. Okey, alif ini alif mat. Bukan alif kat depan kosong, tidak. Ni alif yang datang selepas huruf yang berbahagian atas dinamakan alif ini sebagai huruf mat. Sebab alif ini banyak jenis. Okey, baik. Fa'ala. Okey, wazannya dia ada dua. Masdarnya ada dua. Satu disebutnya mufa'alah. Okey, mufa'alah. Mufa'alatun. Baik. Jadi kita ambil contoh dah. Contoh yang diberikan. Amala. Mana huruf asal? Ain, mim, lam. Itu tiga huruf asal. Mana huruf tambahan? Alif. Apa makna amala? Amala antara maknanya kita berurusan dengan orang. Bermuamalat. Begitu. Berkira bisyara. Okay, berurusan dengan orang. Amala.
Okey. Jadi muamalah. Muamalatun. Jadi kita ada bank Islam. Nah, satu lagi bank apa? Bank muamalat. Jadi muamalat tu diambil daripada sini lah muamalatun. Jadi mim baca bahagian depan ikut yang ni lah, ni wazan dia. Ain baca bahagian atas ikut wazan dia. Mim yang ni baca bahagian atas ikut ain yang ni. Lam baca bahagian atas sebab ikut yang ni. Muamalatun. Contoh lain, jahada. Dah. Apa makna jahada? Antara maknanya telah berjihad melawan musuh. Okey, berjihad melawan hawa nafsu. Tak jahada juga. Okey. Jadi antara masdarnya ialah mujahadah. Mujahadatun. Okey. Jadi jahada kita boleh nak bentukkan dua masdar. Okey. Masdar yang pertama mujahadah. Ini perkataan ni kerap kita dengar dah. Dengan istilah kalau ada ceramah kain rentang tulis mujahadah nafsu. Kita melawan, berjuang melawan hawa nafsu ni, kawal hawa nafsu dan sebagainya. Jadi mujahadah ni kita berjuang dalaman. Tapi kalau kita sebut jihad itu ialah masdar yang kedua. Bagi fa'ala. Okay? Fa'ala dia ada dua cara. Boleh ikut mufa'alatan, mufa'alatun, ataupun boleh ikut wazan yang kedua fi'alun. Boleh ikut ni tuan-tuan. Saya kata boleh ikut ni nak bergantung kepada penggunaan Arab. Jadi kalau Arab dia guna jahada mujahadah untuk makna apa? Melawan nafsu. Kita guna ikut ayat itulah. Arab guna jahada, masdarnya ialah jihadun, itu diguna untuk melawan musuh, berjihad melawan musuh. Jadi dua-dua itu Arab kata ada. Maka kita boleh ikutlah. Ikut mengikut kesesuaian. Okay. Ayat mana yang sesuai untuk guna jihad? Oh, bila ayat berkaitan dengan perang dengan musuh. Nah, ayat mana yang sesuai dengan mujahadah? Bila kita buat ayat berkenaan dengan membetulkan dalaman jiwa dan sebagainya. Maka kena sesuai. Okey. Sebagai contoh lain, yang nombor 5 ni Syahadah. Nah, makna apa syahadah? Telah menonton. Bahasa Inggeris sebut watch. Baik. Syahada. Okey, mudhari'nya maklum. Yushahidu. Itu maklum. Okey. Jadi musyahadah. Apa makna musyahadah? Maksudnya kita menonton. Dalam bahasa Inggeris mungkin kita terjemah watching. Watching television. Watching makin lah contohnya lah ni. Musyahadatun. Ini ialah isim. Jenisnya masdar. Wazannya ialah mufa'alah. Ini masih lagi nombor apa? Nombor 4. Silap saya, nombor 4. Contoh nombor 4 ya. Baik. Jadi kataan syahada dia wazannya masdarnya mengikut masdar mufa'alatun. Maka kita sebut musyahadatun. Dah ada tak? Kita sebut syihad. Ada tak? Tak tahulah. Kita kena rujuk. Dalam kaum-kaum besar adakah Arab guna kataan ini? Ini kita kena rujuk. Jadi bila kita rujuk, yang masyhurnya diguna ialah syahada musyahadatun. Ini yang paling masyhur. Jadi yang kurang masyhur ataupun yang tak disebut oleh orang Arab dalam penggunaan harian mereka, maka kita abaikan. Okey. Tayyib. Okey, contoh bagi fi'al, wazan fi'al.
Dafa'a. Okey, nombor 5 ya. Sebagai contoh tambahan bagi nombor 5. Dafa'a. Apa makna dafa'a? Telah mempertahankan. Telah mempertahankan. Mempertahankan negara dan sebagainya boleh sebut dafa'a. Mudhari'nya macam mana? Semua maklum. Dafa'a yudafi'u. Bila ada alif, kita panjang alif sikit. Suka dua harakat. Saya tadi macam lebih sedikit nak bagi tahu kena panjang. Dafa'a. Okey, bukan dafa'a. Jadi kena hati-hati ya. Sebab bila sebut pendek, dafa'a makna lain. Kalau dafa'a makna lain. Antara makna apa? Dafa'a ni tolak. Yang kedua makna bayang. Kalau dafa'a menolak ancaman musuh dan pertahankan negara. Contoh itu. Ini makna yang lebih kuat. Baik. Dafa'a. Nah, masdarnya mengikut wazan fi'alun. Arab sebut apa? Difa'un. Okey. Dafa'a difa'un. Ini masdar. Okey. Jadi banyak sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita jumpa dalam ayat akan datang, okey, kita akan jumpa contoh-contoh masdar, tapi mesti kita melalui petikan ataupun latihan. Okey. Dalam buku kita ni ada beberapa latihan sampai muka surat 33. Dalam nota yang saya berikan tu ada 5 latihan. InsyaAllah kita akan pergi latihan-latihan tersebut selepas kita habis bincang tentang wazan. Baik. Jadi kalau saya bagi contoh banyak pening. Cukuplah sekadar itu dulu contohnya. Yang ke-6, okey, yang ke-6, wazan yang ke-6 itu infa'ala. Okey, infa'ala. Bila bincang wazan ni nampak berat sikit lah. Tapi tak dapat lari daripada kita mesti tahu sebahagian wazan. Itu dari belajar bahasa Arab. Infa'ala, fa'ilam, ini huruf asal. Ada 3 lah huruf asal. Mana huruf tambahan? Yang depan ni 2 ni. Alif yang tanpa hamzah di atas maupun di bawah kosong, tak ada baris. Ini namanya hamzah wasal. Okey, lepas tu ada nun. Nun ini juga huruf tambahan. Jadi ada 2 huruf tambahan. Okey, berikutnya 3 huruf asal. Jumlah berapa? Jumlah ada 5 huruf. Baik. Infa'ala masdarnya disebut infi'alun. Okey. Infi'alun. Alif ini namanya hamzah wasal. Nun ini, nun tambahan tadilah. Lepas tu ketika masdar ada huruf tambahan lagi, iaitu alif huruf mat. Jadi mana huruf asal? Fa, ain, lam. Ini isim ke fi'il? Bila sebut masdar memang isim. Okey, ini ialah masdar. Masdar ini salah satu daripada tajuk-tajuk kecil. Isim itu tajuk besar. Di bawah isim di banyak. Okey. Masdar dan sebagainya. Tayyib. Contoh yang diberikan di sini. Inkasar. Okey. Inkasar. Alif, nun, kaf, sin, ra. Okey. Inkasar. Ada 5 huruf. Jadi kalau ada 5 huruf ketika madhi, bermakna ada 2 huruf tambahan. Yang depan ni huruf tambahan. Manakala kaf, sin, ra itu huruf asal. Apa makna kasara? Makna kita makna mematahkan, memecahkan. Inkasara telah patah. Telah pecah. Okey. Jadi inkasara maknanya telah patah ataupun telah pecah. Masdarnya ialah inkisar. Inkisarun.
Ini masdar. Okey, makna sama sahaja. Okey. Makna pecah. Tapi ini isim. Ini fi'il. Kalau madhi ada tambahan telah pecah. Ini makna apa ni? Pecah. Ini makna apa ni? Kalau wazan kita tak bagi makna. Kita hanya bagi makna, bagi contoh sahaja. Okey. Baik. Jadi saya bimbang juga takut berat belajar ni. Kita belajar slow je. Okey. Jadi untuk malam mukaddimah selepas cuti 2 minggu ni, kita ambil 6 wazan dahulu. Okey, iaitu af'ala if'alun, fa'ala taf'ilun, okey, fa'ala taf'ilatun, fa'ala mufa'alatun, fa'ala fi'alun, dan yang last kali malam ini iaitu infa'ala infi'alun. Jadi di sebelah sudah bersiap dengan contoh-contoh yang diberikan. Bagi kesimpulan, okey tuan-tuan, masdar ini kalau terjemah dengan fi'il, kadang-kadang sama. Cuma masdar tidak ada masa. Tidak terikat dengan faktor masa. Begitulah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pelajaran kita pada sesi akan datang. Kita akan sentuh nombor 7 sampailah nombor 14. InsyaAllah. Jadi untuk malam ini kita berpadu dahulu setakat ini. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Walhamdulillah. Insya-Allah jumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.